Saya mempersilakan Puan Wong Suci yang berhormat keluar. Terima kasih Datuk Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Yang berhormat Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, dipersilakan menjawab. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Keluang. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES masih meneruskan usaha untuk mencapai kerangka kerja pelestarian plastik Malaysia 2021-2030 ataupun biasa dipanggil Malaysia Plastic Sustainability Roadmap MPSR. Walau bagaimanapun plan ini tergendala ataupun terjejas sedikit ekoran daripada pandemik COVID-19 yang mana kita lihat peningkatan penggunaan plastik, ekoran penghantaran ataupun pemesanan makanan dan juga kerisauan orang ramai tentang pandemik tersebut. Selain itu, penghapusan plastik sekali guna juga berdepan kekangan dari segi bidang kuasa yang buat masa ini masih lagi terpisah, iaitu antara Kerajaan Persekutuan dan ini terpisah dengan beberapa kementerian, juga dengan kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Kalau kita lihat charge pencemaran penggunaan beg plastik sekali guna, negeri-negeri yang telah memperkenalkannya ialah Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Perak, Kedah, Johor dan Perlis. Pada masa yang sama, kita juga melihat negeri-negeri seperti Negeri Sembilan yang telah menghapuskan terus penggunaan beg plastik sekali guna di premis tetap dan juga dibuat dalam hari-hari yang tertentu di Pulau Pinang dan juga di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Di wilayah persekutuan pula, penekanan diberi dengan penghapusan penggunaan plastik konvensional dan penggalakan penggunaan beg plastik biodegradasi. Usaha lain ialah juga untuk kita memastikan penggunaan bahan kita semula dalam pembuatan plastik manufacturing. Melaksanakan extended producer responsibility di mana mereka yang mengeluarkan produk ada tanggungjawab terhadap bekas-bekas yang dikeluarkan. Dan untuk makluman, MPSR menyasarkan pelaksanaan kitaran plastik secara menyeluruh dengan menerapkan konsep ekonomi kitaran dalam rantaian pengurusan plastik. Kita juga menyasarkan bahawa ini memastikan plastik yang terhasil boleh dikita semula dan dapat mengurangkan janaan sisa plastik yang berakhir di tapak pelupusan sampah. Kami juga di NRES telah berbincang dengan adakan kerjasama dengan pihak SIRIM untuk eco-design, untuk membolehkan produk-produk ini lebih mesra alam sekitar dan mudah dikita semula. Pada masa yang sama, MPSR komplimen Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna 2018-2030 yang ini lebih fokus kepada plastik sekali guna yang bermasalah, tidak diperlukan dan boleh dielakkan. Problematic, unnecessary and avoidable single-use plastik. Jadi dengan ada senarai ini, kita dapat lihat plastik mana yang perlu dihapuskan ataupun phase out ataupun dikurangkan phasing down secara bersasar. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat keluar. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang lengkap. Walau bagaimanapun saya ingin tahu bahawa sama ada kerajaan merancang untuk laksanakan skim deposit refund ke atas plastik tertentu. Contohnya air botol yang kita boleh nampak di tepi jalan, di mana-mana tempat ataupun tempat pelancongan yang banyak diguna dan dibuang selepas guna sekali, iaitu plastik sekali guna sahaja. Dan sama ada kita akan laksanakan charge supaya mengurangkan kegunaan plastik segitu dan juga meningkatkan, menggalakkan orang ramai supaya mereka akan kutip, akan kumpul dan bawa balik untuk kitar semula. Terima kasih. Ya, sememangnya botol minum plastik ini, dia merupakan antara plastik yang kita guna dengan tempoh yang cukup sekejap. Ya, sebab tu kalau boleh kita guna alternatif yang lain. Tetapi sebab kita akan guna selepas itu terus, ya, benda tu dan dia tidak akan terurai sampai 500 tahun. Dan ia menjadi masalah dalam usaha pelupusan.
Maka sebab itu pada masa yang sama kita juga tahu ia masih lagi dilihat sebagai sesuatu yang convenient buat masa ini. Jadi kita memang melihat kepada usaha deposit return scheme. Ini banyak dibuat di banyak negara luar, termasuk misalnya saya ada kawan-kawan yang kalau mereka pergi ke acara sukan di Eropah, dia kata kalau kita letak saja botol plastik itu di tengah-tengah yang kosong, orang akan terus kutip sebab dia adalah wang. Tetapi di Malaysia buat masa ini, botol-botol ni nak recycle ni agak tidak semua tempat yang ada tempat untuk kita semula. Berbeza dengan misalnya surat khabar lama. Kalau dulu surat khabar lama tu orang tu akan datang ke kita untuk ambil. Jadi kalau kita letakkan deposit return scheme ataupun kita ada EPR, maka kita merasakan ia akan membantu meningkatkan kita semula. Contohnya yang boleh diperkenalkan ialah di kedai-kedai minyak. Sebab kalau di petrol station, selain daripada petrol, yang paling popular ialah botol air minuman itu. Ya, sebab itu kita ada perbincangan dengan mereka untuk diperkenalkan reverse vending machine yang sudah ada tetapi belum cukup meluas di negara kita. Jadi sememangnya buat masa ini ada dengan kita punya dasar dengan Kementerian Kewangan, ada insentif pelepasan cukai untuk industri dan organisasi yang menaja artificial intelligence reverse vending machine yang kita berharap ia mendapat dukungan lebih ramai. Yang Berhormat Menteri, saya tertarik kepada soalan Yang Berhormat Keluang. Pada minggu lepas, saya bersama Timbalan Menteri Kerja Raya telah ke Cameron Highland dan satu projek di mana plastik digunakan untuk buat tar. I think dengan inovasi baru ini, I think we can get a lot of things from this plastic punya issue. Itu pandangan saya lah. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Memang dalam kita punya Sustainable Plastic Roadmap, dalam jangka masa yang timeline sebelum 2030, kita menyasarkan penggunaan bahan plastik yang sisa plastik ini untuk digunakan dalam bahan pembinaan. Ada dibuat di beberapa negara dan kita cuba melihat option itu juga supaya kita dapat mengatasi masalah ini dengan lebih berkesan. Baik, terima kasih. Disilakan Yang Berhormat Kapar. Terima kasih Timbalan Speaker. Seperti yang dimaklumi oleh Menteri, Pulau Ketam, nak pergi Pulau Ketam daripada Pelabuhan Kelang, jadi Pelabuhan Kelang termasuk Royal Club di sana penuh dengan plastik. So soalan saya kepada Menteri, apakah hasil 4 pusingan rundingan antarabangsa mengenai GPT atau Perjanjian Plastik Global di Jawatankuasa Rundingan Antara Kerajaan untuk membangunkan instrumen antarabangsa yang mengikat secara sah mengenai pencemaran plastik termasuk dalam alam sekitar marine? Dan satu lagi untuk normalisasi di peringkat mungkin B40, luar bandar dan sebagainya, adakah kerajaan juga bercadang supaya setiap pasar raya dipertanggungjawabkan menyediakan beg plastik jenis biodegradasi secara percuma kepada pelanggan kelak? Maknanya mungkin kerajaan kena beri insentif kepada pasar raya tak bagi yang free ni. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali tentang soal Global Plastic Treaty, dia memang telah memasuki senarai rundingan yang akan berlangsung terakhir kalau ikut rancangannya di Busan hujung tahun ini. Dan ada beberapa perkara yang kita cuba perhalusi, yang mana sebab kita tahu dia ada 2 aspek, iaitu macam sebagaimana plan-plan ataupun hala tuju yang kita ada. Pertama ialah ke arah sifar plastik sekali guna, dan kedua ialah plastik kelestarian industri plastik itu sendiri. Sebab kita tahu bukan dalam semua aspek kita boleh elak daripada plastik, di penggunaannya sangat meluas. Kedua, tentang soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tentang insentif dan sebagainya. Sebenarnya kita kena reflect balik, penggunaan plastik kita ni meluas sekitar tahun 1960-an, 1970-an. Sebelum itu plastik sudah ada, tetapi ia lebih kepada untuk otomotif, untuk barang-barang elektrik dan sebagainya. Tetapi selepas pada waktu itu industri minyak
ingin memperluaskan demand untuk barangan petrochemical, maka plastik digunakan secara menyeluruh. Jadi kalau dulu penggunaan mangkuk tingkat, penggunaan botol yang boleh dipakai berkali-kali adalah penggunaan biasa di kalangan generasi lama. Tetapi bila plastik ini dah jadi begitu meluas, sekarang kita dah tak boleh bayangkan hidup tanpa plastik. Jadi bagi saya fikir, saya mendengar tentang cadangan tersebut dan memang sebenarnya kita lihat ada beberapa syarikat secara sukarela. Mereka mengamalkan dasar tidak lagi memberi beg plastik sekali guna. Ada yang memberikan beg yang boleh reusable, ada yang kata dia bayar RM2, it's for life. Kalau rosak boleh ganti semula. Dan itu bagi saya antara kreativiti yang ada di peringkat industri yang kita nak galakkan, dan memang akan ada tempoh untuk membiasakan semula. Macam saya ingat bila Selangor Pulau Pinang perkenalkan dulu charge pencemaran untuk beg plastik, ada some backlash, tetapi lama-lama orang dah biasa. Jadi kita akan melihat dan sebagaimana saya kata, kita punya roadmap yang sedia ada ini. Kita kena tengok semula adakah kita perlu kerangka perundangan di peringkat federal dan sebagainya supaya dia dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Sebab sekarang dia bergantung secara voluntary di peringkat kerajaan tempatan dan juga di peringkat kerajaan negeri. Terima kasih.